Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami masih lagi berada di Singapore Expo International Auto Modified versi Singapore 2024. IAM ni dia ada banyak negara. Dia ada Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, USA, banyaklah. So dekat sini tadi kami dah buat review tentang pameran. Jadi semua kereta ni kita dah tengok semua daripada ujung sini sampai ujung. Ada lebih kurang dalam 200 lebih biji kereta dalam ni, dengan diecastnya, dengan shownya, dengan hallnya, dengan exhibitornya. Banyak. Yang itu ada dalam video kat bawah tu. Boleh tengok video keseluruhan tentang event IAM Singapore. Tapi yang ini kita nak buat spesifik sikit. Kita nak tengok rim yang memang famous dekat sini. Dan juga dalam industri, kalau orang modify kereta ke apa semua, ini antara rim-rim pilihan yang mungkin anda boleh consider. Ada rim yang dah keluar lama, ada yang rim semasa, ada yang evergreen. Jom kita tengok. Dan kita akan tengok dalam hall ni juga, dan juga dekat luar-luar. Kalau kita jumpa nanti dekat luar kat kawasan parking ke kat mana, kita tengok juga. Jom kita tengok senarai rim yang pertama. Ini rim yang memang diakui seluruh dunia, universal. Apa jenis kereta, daripada kereta Jepun, kereta country, Porsche, Mercedes, semua ada rim ni. Volt Racing Race TE37. TE37 tu maksud dia, TE tu maksud dia Touring Evolution. 37 tu adalah 3.7 kilo satu rim untuk rim saiz 15 inci pada tahun 1996 kalau tak salah saya. 15 inci 3.7 kilo memang sangat ringan lah. Rim untuk competition. Antara rim terawal yang menggunakan teknologi forging. Maksudnya dia press berapa puluh ribu tan macam tu lah. So dia one piece. TE37 ni dah berevolusi daripada tahun 1996 sampai hari ni pun dia ada keluar. Dia ada bermacam-macam versi, macam-macam variant. Tapi yang asli dia adalah yang inilah, 6 batang dan juga dia concave sikit, tahu tak? Kalau yang lama dia memang flat terus, jadi spoke dia dekat luar. Dia bergantung pada face dia. Jadi kalau dia offset dia makin mengecil, nombor tu offset makin ke dalam, jadi spoke dia akan menjadi semakin bengkok lah, makin ke dalam. Dia panggil phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 macam tu. Dan yang ini yang paling baru, sebab susah kita nak tengok yang paling original. Tapi kita jumpa, nanti kita tengok nanti. TE37 Saga S Plus. Jadi untuk membezakan dia, yang ini adalah model yang paling dekat warna dia dengan OG, TE37 OG. TE37 OG pun daripada 1996 sampai 2011 pun dia ada banyak varian. Dia ada yang matte dekat sini, kilat dekat bibir. Dia ada matte dekat spoke, matte juga dekat luar. Dia ada yang dia chop dekat luar, ada yang dia chop dekat dalam. Dia ada yang tulis Made in Japan dekat luar, ada yang Made in Japan dekat dalam. Dia tengok series tahun berapa pengeluaran tu. Tapi yang kalau nak cari model baru, sebab yang lama, sebenarnya yang lama lebih mahal daripada yang baru lah. Tapi yang baru sebenarnya lebih bagus. Sebab yang ini dia teknik dual forging. Yang ini dia dah 2 kali press. Jadi sebenarnya lebih tahan, lebih susah nak bengkok dan sebagainya. Kalau nak beli yang ini, boleh beli. Inilah dia rim TE37. Ini pula nombor 2 lah dalam rangkaian rim buatan Jepun, desain yang disukai sepanjang zaman. CE28 atau CE28N lah dia punya hujung original dia dulu. Dia keluar pun selepas TE37. CE28 ni masih dikeluarkan sampai hari ni, tapi sekarang dia dah tak keluar color macam ni. Dia keluar macam SL, Super Lab macam tu lah. Asalnya CE28 ni, CE ni Competition Expert. CE 28 tu maksudnya 2.8 kilo. Tapi 2.8 kilo tu bukan dekat rim 15 macam TE. Dia dekat rim 14 kali 6 macam tu lah. Rim yang sangat ringan. Sebab kita kena ingat, waktu 90s dulu banyak kereta-kereta track, kereta-kereta lumba, kereta-kereta yang ringan. Kereta macam Toyota Starlet, Honda Civic yang kecil-kecil. Banyak diorang pakai rim yang lebih kecil macam tu lah, 14 CE ataupun 15 TE. Jadi rim ni sama, rim forge, rim yang terawal. Waktu kalau kita tengok tahun 2000 macam tu, harga dia memang merepek. Sebenarnya CE ni dulu lebih mahal berbanding TE, harga pasaran dia. Bersama-sama dengan rim yang ada dalam pasaran ketika itu, SSR, Type C, Advance, RG dan beberapa lagi lah. Masa tu Westport belum buat lagi TC105N, 105X, semua belum keluar lagi. Ni zaman yang dulu. Tapi kenapa kami pilih rim ni? Sebab dia masih dikeluarkan pada hari ni, menunjukkan rim tu memang bagus, memang dia sampai level yang memang menjadi collectors pada orang. Apa lagi kereta macam Evo ni. Okey, ni Evo 9.
Kalau yang ini, kita tengok pun kita tahu dia rim OG. OG maksudnya rim CE28 yang dikeluar awal-awal dulu. Ini mungkin production tahun 2000 or something macam tu. Okay, boleh nampak dia punya lip. Dia ke dalam. Spoke dia tu, dia duduk dekat bibir dalam. Dia bermaksudnya dia punya bibir dia tu besar. Bila dia bibir besar macam ni, hub dia duduk dekat dalam, maksudnya dia punya offset tu memang offset yang wide lah dia panggil. Offset tu should be 20 lebih. Dah 22 atau 20 atau 18 macam tu, sebab dia tak pakai spacer. Kalau dia ada wheel spacer, itu kita tahu lah dia biasanya offset dia tidak wide sangat. Untuk rim macam ni kalau saiz macam ni, offset macam ni, lebar macam ni buka mungkin 9, 9.5, offset 20 macam ni, mahal. Rim ni lebih mahal daripada rim baru. Kalau TE spec macam ni, harga dia atas 20,000. Kalau CE dia murah sikit je. Kena tahu, siapa jumpa rim ni kat kedai potong, boleh simpan buat harta. So ini pilihan kami yang ketiga. Ini pun rim old school yang masih nampak cantik pada hari ini. Nama dia Walk Racing Race RE30. RE30, okey. Rim ni dia keluar, kalau tak salah saya lah, tahun 2000 ke atas. Cumanya rim ni dah tak keluar sekarang. Dia dah stop production. Kalau tak silap saya, mungkin sekitar 17-18 dia stop production. Kenapa? Tak laku ke? Mungkin. Mungkin pada ketika itu dia tak laku, tapi kalau dia keluar balik, saya rasa dia boleh jual. Rim ni juga, okey, untuk kalau anda perasan, CE, TE, RE, ZE, SE, LE, dia ada keluar version bronze. Kenapa bronze? Abang Man ada tanya. Kenapa bronze Sebab waktu dia buat cat ni dulu, ni antara teknologi cat yang menjadikan sebenarnya cat ni dia berat tau. Dia ada kandungan berat. Bila kita cat tu, dia ada kandungan tu menjadikan berat, kata rim tu jadi berat. Jadi teknologi yang ada pada masa itu, bronze ni cat dia ringan. Dia ada lagi satu color hijau yang dibuat pada Rega Master Desmond tu. Cat tu sendiri teknologi menjadikan bila dia cat kat kereta dekat rim tu, dia tak jadi berat, dia tidak menampung berat. Okey, jadi pada zaman RE30 ni keluar, dia ada keluar lagi satu rim yang bentuk dia macam BBS LM. Dia panggil SE37 atau LE37. Sebenarnya SE dengan LE tu rim yang sama, cuma LE tu dia ada curve sikit, SE tu dia flat kat sebelah dalam. Dan tak tahu kenapa kedua-dua rim tu, SE, LE dan juga RE ni dah stop production. Cuma harga second hand dia pun tidak murah. Ni geng-geng kereta-kereta kecil biasanya, Jazz apa semua, Myvi yang nak main JDM, dia orang banyak cari rim-rim macam ni. Cumanya, okey, dia ada satu trik. Bila rim tu kecil, yang ini dia saiz 18 inci dengan offset yang cantik. Kita nampak kan, offset yang cantik, spoke dia masuk ke dalam apa semua. Tapi kalau untuk rim tu, bila dia kecil, dia saiz 15-16 inci. Pada masa saya, mata saya dia nampak tak berapa cun sangat kalau dia kecil. Sebab kalau kecil, saya rasa CE28 atau TE lebih nampak cantik. Mungkin sebab tu dia dihentikan production ni. Mungkin sebab saya tak beli, sebab tu dia stop production. Tapi rim ni pun rim yang evergreen, RE30. Ini pula rim SSR Type C. Type C ni dia keluar sama dengan CE28 dan juga TE37. Basically waktu zaman kegemilangan 90s hujung ni, SSR Type C, TE37, CE28, CE28N dan juga Advan RG ada. Lepas tu adalah Sparko Crimson apa semua. Tapi kita cakap tier atas. Ni engine 15 engine. Ini rim 15 antara yang paling ringan dalam pasaran. Cumanya dia stop production. Dia tak macam TE. Dia stop mungkin sekitar tahun, dia terus dia production sampai 2010-2011. Lepas tu dia keluar Type C RS. Yang itu warna dia warna-warna gelap, warna-warna grey apa semua. Lepas tu sampai mungkin 2018-17 macam tu dia stop production. Jadi SSR sebenarnya dalam arena rim-rim racing ni, dia dah tak buat dah rim-rim simple dah. Sekarang dia keluar GTX 01 lah, siri-siri macam tu. Dia sebenarnya kalau nak ikut dia punya pengeluaran daripada mula-mula sampai dia habis tu, zaman dia tu di tengah-tengah tu ada wet spot. Wet spot masa tu tiba-tiba naik untuk rim yang competition macam ni. Kita kategorikan sebagai rim competition lah. So, ini adalah TE37 OG yang paling original tadi. Yang first tadi itu TE37 yang consider like model-model yang modern, dia double 4G. Yang ni masih single 4G masa dia buat zaman dulu. Okay, ini mungkin awal tahun 2000 atau penghujung 90-an. Ni untuk Honda NSX. Kalau anda nak tahu,
setting Honda NSX ni, rim dia besar kecil, depan 17, belakang 18. Dia macam Honda SS90, depan 15, belakang 16. Dia memang staggered macam tu. Jadi race sendiri, Vought Racing dia keluar saiz yang khas untuk Honda NSX. Cuma kalau anda boleh perasan, nampak tak? Tak ada sebarang chop. Tak ada sebarang chop dekat bahagian luar TE37. Lepas tu tengok dia punya batang dia ni, dia punya spoke dia ni lurus. Dia punya hub tengah tu terkeluar sikit. Yang ini memang identiti TE37 OG. Okay, TE37 zaman tu, kalau untuk yang offset ke dalam, dia ada keluar yang lain. Dia spoke dia masuk dalam. Dia panggil TE37V. Lepas tu dia ada TE37 large PCD 139.7 untuk 6 punya lubang tu untuk high ace, truck dan sebagainya lah. Kalau anda perhati lagi, yang ini ada certain tahun pengeluaran. Of course saya tak ingat lah tahun berapa. Dia berbeza. Dia ada yang kosong macam ni, nampak? Dekat tengah dia tu, dia matte, color bronze yang kasar. Tapi dekat lip dia halus, dia licin. Halus je, licin. Ini dia ada certain production ikut tahun. Lepas tu dekat luar dia, perasan tak? Dia tidak ada langsung chop made in Japan ke, made in mentakap ke, tak ada. Tapi untuk orang yang tahu, orang yang main kereta, dia tengok saja macam ni, kita tahu yang ini memang original. Sebab yang China ke Thailand copy one to one ke apa, dia tak boleh buat. Dia takkan boleh buat finishing yang sama macam ni. Cuma dalam pasaran, walaupun TE37 ni dah lama, daripada 96 sampai 2024, ada bermacam-macam versi, daripada Sonic, SL, Saga, S Plus, macam-macam. Tetap aja kalau dalam pasaran, yang OG lah yang paling mahal. Yang lagi lama lagi mahal. Padahal kalau ikut daripada teknologi, yang lama ni dia tak sekuat rim yang baru. Rim baru tu lebih kuat, lebih tahan bengkok apa semua. Yang lama ni dia kuat berbanding dengan rim Cak Ayam lah. Tapi because of dia dah stop production apa semua, because of finishing dia yang lain daripada yang moden, yang ini memang noro mahal. Memang mahal. Ini pula rim moden yang bukan jenama race. Ini jenama dia Advance, Yokohama Advance Wheels nama dia. Sebenarnya kalau rim-rim modern force, rim lightweight semua, majoritinya daripada race lah. GE40 lah, TE37 lah, CE28 semua. Ini je satu-satunya rim di luar race yang bagi saya berjaya. Sebab kalau kita tengok trend kereta-kereta moden, FK8, GR Yaris, FL5, Supra, banyak dah start pakai rim ni. Advance GT, yang ini yang paling latest, Advance GT Beyond. Sebenarnya Advance GT ni dia evolution daripada rim yang ingat sangat. Disclaimer, sorry terlalu bising sangat, tak boleh nak suruh dia orang diam. Jadi minta maaf kalau tak berapa jelas audio ni. Okey. Jadi Advance GT Beyond ni dia daripada Advance GT, dia jadi GT Beyond. Sebelum tu dia adalah Advance TC4. Jadi kalau compare dengan TE37 dia ada 6 spoke, tapi yang ini dia ada 5 spoke. Advance GT Beyond ni spoke dia tu, batang dia tu dia lebih melengkung, lebih concave dan juga nampak garang bila dipasangkan pada kereta. Kalau nak dibandingkan dengan TC4, Advance TC4, batang dia ni, batang GT ni dia masuk ke dalam. Batang Beyond ni dia habis sedikit sampai dekat luar bibir. Yang ini GT Beyond dia lagi masuk ke dalam. Itu beza GT dengan GT Beyond. Dan fakta yang menarik, kalau anda nak tahu, rim Advance Racing ni sebenarnya dibuat oleh race juga. Sebab Advance Yokohama dia tak ada kilang rim, dia tak ada pun. Dia sub kepada race. Jadi race yang buat rim dia, jadi dijual di bawah jenama Yokohama Advance GT. Okey, semua rim dia. Okey. Dekat luar kalau kita tengok race TE37, CE28 apa semua, dia tulis made in Japan. Tapi kalau rim Advance, dia tak tulis made in Japan, dia tulis Japan made. Jadi jangan anda confuse. Anda bila tengok made in Japan ke Japan made, Japan made ni Cak Ayam ke? Tak. Dia bukan design by Japan lah apa semua. Itu memang Cak Ayam lah. Yang ini Japan made. Kalau Yokohama, rim dia memang dia akan tulis Japan made. Kita sekarang ni dekat bahagian luar. Kat luar pun ada kereta-kereta menarik. Ni nampak kereta-kereta dengan livery Spoon. Di samping event ni, dia orang ada side event lah. Dia kumpulkan kereta-kereta dengan konsep Spoon dekat bahagian luar. Kalau anda nak tengok video yang ini, tengok video penuh review pasal IAM ni lah. So, kat sini kita ada rim ni. Yang ni saya rasa ramai orang tahu.
Spoon SW388. Tapi kalau yang saiz besar macam ni, dia rim yang dah reproduction, rim yang asal dulu. Okey, dulu rim Spoon ni zaman 90-an sampai awal tahun 2000 dibuat oleh Desmond. Desmond tu daripada Rusia, company daripada Rusia buat rim. Dia nak lawan rim-rim daripada race apa semua, dia buat rim yang ringan. Nama dia SW388. Kalau nak cari dalam internet dia punya sejarah memang agak susah sikit lah. Itu yang lama. Tapi yang ni yang dah repro. Ni repro rim Spoon. Nampak? SW388. Yang repro ni pula bukan dibuat oleh Desmond. Sekarang yang buat rim ni adalah TWS, Tanisha Wheel Corporation or something. TWS ni pembuat rim yang memang sangat bagus. Dia banyak buat rim perlumbaan. Even rim untuk F1 pun TWS made in Japan, dia banyak buat. Tetapi rim TWS tu sendiri sebenarnya tak popular macam T6, TCR apa semua. Dia ada banyak. Tapi dekat Jepun demand dia tinggi. Dekat luar orang tak apa tengok. Ni dibuat oleh TWS SW388. Ini yang warna hitam dan yang ini warna putih. Nampak tak kat sini? Yang ini kalau yang original asal dulu daripada Desmond. Dan okey, Desmond yang buat rim asal ni dulu, dia juga ada version dia sendiri. Dia panggil Rega Master. Desmond Rega Master Marquis Promada. Nama dia memang panjang. Tapi dia antara rim ringan yang memang sampai hari ni pun rim tu lebih mahal berbanding mana-mana rim Jepun klasik moden. Maksudnya Desmond Rega Master Evo Marquis Promada tu memang mahal. Cara untuk tengok rim macam ni daripada luar memang susah. Memang susah. Kalau kita sekali tengok, kita tak tahu sama ada dia asli ataupun palsu. Cuma dia punya ni, lekuk-lekuk dia punya hub tu, lepas tu dia ada longkang in between spoke ni. Kenapa banyak rim-rim dia buang? Dia groove kat sini, dia groove kat belah dalam tu semua. Because dia nak memaksimumkan berat. Jadi bila dia buang groove sikit, benda-benda tu dia akan jadi semakin ringan, dan ini sangat penting untuk perlumbaan. Itu sebab dia. Memang panas. Sekarang ni Singapura tengah summer. Kita kat Malaysia winter. Jadi sini memang panas. Jadi itulah tentang video rim. Kalau anda nak tahu, adalah sikit-sikit lagi. Ini macam Enkai PF09 or something lah. Ni Enkai PF09 racing series daripada Enkai Modern. Ni TE37 Super Lab. Nampak tak dekat bibir dia tu tak ada colour? Because of what? Because tak ada colour, maksudnya kurang berat. Yang ni CE28 OG. Lepas tu ada ni, tak tahu MF10 original ke tak. Mungkin original rasanya. MF10L warna putih. Dia punya signature dia color ni lah, color bronze. Tapi itu video tentang rim kita pada hari ini. Semoga anda mendapat sedikit manfaat ataupun ilmu daripada sini. Itulah tentang rim-rim yang ada daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan kalau anda perasan, memang race memang mendahului, diikuti oleh Yokohama, Advan, SSR dan Enkai dan macam itulah. Alright, kita nak berpisah dah ni. Sekian, terima kasih kepada anda yang belum subscribe. Mohon subscribe, kami akan bawa lagi banyak lagi konten-konten macam ni. Kami akan mengembara ke seluruh dunia sehingga ke planet Marikh untuk melihat show-show yang tentang kereta modified ni. Assalamualaikum.